Akhirnya saingan Liga Super kembali ke negara Brunei Darussalam buat kali pertama sejak kali terakhir pada 2008. Liga Super Malaysia kembali ke Brunei menerusi Duli Pengiran Muda Mahkota Football Club ataupun DPMM dan malam ini. Jadi hanya satu pertukaran daripada skuad DPMM yang melakukan kejutan ke atas Kuching City dengan Christian Naumovsky menentang Immigration dengan Suhaimi Husin menggantikan tempat Said Nasrul Haq. Safwan Mazlan juga masuk di sebelah kiri. Azmi Murad, Diego Landes di Brunei. Jadi bagaimana vibe itu apabila bola sepak itu kembali di Brunei ataupun Liga Super atau Liga Malaysia berada di Brunei? Ya, Aiman, kita serumpun. Jadi percubaan pertama. Dan terus membawa kepada gol pertama. Nah, itu datangnya dari Kareka dalam masa hanya 11 saat. Dan itu mungkin jaringan terpantas dalam sejarah Liga Super dan ia berlaku di sini. Pergerakan dengan memberi tekanan di kawasan hadapan dan kita boleh lihat pemain ini ada peluang dan pergi ke kawasan hadapan apabila menangi bola di kawasan pertahanan pasukan Brunei dan membuat percubaan di kawasan Tutasinov. Satu antara mencari Mabela. Ditanduk keluar dari kawasan bahaya tapi tak pergi jauh. Dan satu lagi daripada Azmi Murad yang nampak seolah Tommy Mawat. Oh ya, agak berbahaya. Dan ada peluang untuk gerakan balas. Yan Mabela, ada Akhia bersama dengannya. Dan Akhia Rashid melepasi penjaga gol. Tetapi adanya sentuhan bertahan di hadapan Tutasinov. Yan Mabela maukannya, Naumovsky di situ dan Tutasinov. Dua gol dalam suku jam yang pertama. Setelah mereka hilang bola pasukan DPPM dan ya satu gerakan counter attack yang baik bermula daripada Boache dan dia nampak Akia membuat larian di kawasan tepi, membuat crossing kepada Akia dan ada percubaan daripada Akia dan ada second chance yang diperoleh oleh Nurilo dan yang membuat tolakkan dari belakang terus saja memintas dua pemain. Yan Mabela, ada Jordan dan ia boleh pergi ke mana saja daripada Yan Mabela setelah ia dan di situ kita boleh lihat Kareka bijak dapat melepasi pemain pertahanan pasukan DPM iaitu Farouk Zakaria dan membuat crossing rendah. Dapatkan Akhia. Yan Mabela menanti. Kareka menunggu di belakangnya. Dan Kareka. Naumovsky terpaksa bekerja keras kawasan di kawasan tepi dan memberi balik kepada Kareka dan tampanan pertama. Pencuru gerakan terakhir di babak pertama. Bakiuddin mengantar. Tumbukan dari Naumovsky dan dikeluarkan di atas garisan. Hampir mendapatkan jaringan yang ketiga. Ialah Terengganu. Namun gandengan bertahan. Dan Terengganu FC pemain back kiri tetapi mungkin bakal diletakkan di back kanan untuk separuh masa yang kedua. Terengganu mendahului 2-0. Amat boleh lebih cepat ataupun lebih kerap untuk pergi naik di kawasan depan untuk memastikan ramai pemain di kawasan itu. Percubaan pertama yang terus saja dinafikan oleh Suhaimi Husin di babak kedua. 3 lawan 2. Bukan ke sebelah kiri. Peluang 1 lawan 1. Yan Mabela. Dan akhirnya dikeluarkan. Oh, ada. Bukan itu. Bola itu pergi ke sebelah kanan. Menangi bola di kawasan bertahan. Dan kalau kita lihat balik ada 3 pemain Terengganu dengan pantas. Kareka dan juga Akia membuat larian. Dan ada peluang, ruang dan juga potensi yang agak besar juga untuk Mabela. Taran menarik. Mendapatkan Syafiq Ahmad. Nah, ini peluangnya namun ia meninggi.
Walaupun sudut tampak tidak menyebelahinya. Beliau dan dengan pantas quick thinking Syafiq Ahmad dapat pergi ke kawasan bola untuk membuat percubaan dengan kaki kiri. Posisi yang agak besar juga untuk mendapatkan jaringan, tetapi ya mungkin Hadiah Bakiuddin dapatkan Akhia. Mabella menanti. Antaran cantik untuk Yan Mabella. Beliau terlepas. Ia menyerong ke sebelah kanan pula. Yan Mabella. ya. Walaupun beliau mempunyai dua jaringan, dua bantuan jaringan, tetapi jika beliau tak kira keputusan. Akhir Rashid. Antara rendah dan Kareka. Ya, ini satu gerakan Akia mengadakan ruang untuk diri beliau membuat crossing dan nampak 33 Muhammad Saiful Jamaluddin. Oh, mereka maukan handball. Koci mengeluarkannya pantas. Menangan mereka sebelum ini juga dengan 3-0 atas Penang di Penang. Kareka dalam keadaan yang dapat membuat blok untuk Boci, tetapi ya kita dapat lihat ada tangan. Sepakan penalti diambil oleh Kareka untuk 3-0. Nah, itu mungkin akan memadamkan api semangat. Dengan mudah beliau membuat sepakan rendah untuk menewaskan Naumovski di kawasan kiri pintu gol untuk memastikan pasukan Terengganu mendapatkan jaringan yang ketiga. Ada 3 penalti terakhir dalam perlawanan ini untuk mereka. Yan Mabella lebih pantas melepasi penjaga gol dan akhirnya Yan Mabella juga berada dalam senarai penjaring. Di kawasan hadapan ya, kita boleh lihat dia berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gol dan hanya mencuit menggunakan kaki kiri untuk menewaskan penjaga gol di PMM dan satu jaringan yang mudah. Dan saya rasa ini satu gerakan yang baik dan kita boleh nampak Nurilo mungkin sudah nampak Mabella membuat lari ke hadapan dengan baik dan antara yang cukup sempurna untuk mendapatkan jaringan yang keempat untuk pasukan Terengganu. Alif. Satu antara rendah. Syami Zamri. Dan 5 bintang untuk Terengganu di Brunei. Ya, jaringan Syami Zamri ini pelengkap kepada kebangkitan di atas kekalahan tempoh hari untuk memastikan pasukan Terengganu on point sentiasa dalam perlawanan ini. Dan ini satu gerakan yang baik bermula di kawasan tepi. Ada pergelutan di kawasan di mana kedudukan Syami dan ada tampanan pertama yang baik juga daripada Syami untuk memastikan dia ada peluang dan juga ruang untuk membuat percubaan ke arah pintu gol untuk mendapatkan jaringan yang kelima untuk pasukan. Satu antara ke tiang hadapan dan hampir saja dari Jordan Murray. Iaitu tidaklah terlalu jauh. Perhatikan dari sini. Ya tidaklah jauh pun tersasar. Iaitu larian dari belakang oleh Alif. Alif Zakaria. Dan Kalaif. Cuma masuk Kalaif Maskam. Juga ada peluangnya. Positif untuk pemain Terengganu. Terutama sekali untuk mendapatkan percubaan ataupun jaringan untuk memastikan mereka sentiasa konsisten. Nah, itu adalah whistle panjang dengan Terengganu mengamuk di Brunei. Tamat aksi di Stadium Negara Sanabolkia. di PMM 0, Terengganu 5.